Pulau Pinang terkenal dengan juadah masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan antara destinasi percutian yang menjadi tumpuan pengunjung, terutama ketika musim cuti sekolah. Episod Hati Emas kali ini mendekati beberapa individu di Pulau Mutiara ini yang sentiasa menyantuni masyarakat yang serba kekurangan dan memerlukan. Empat sahabat karib ini telah lama menceburkan diri dalam dunia kebajikan dan kemanusiaan. Lazimnya, badan bukan kerajaan atau NGO, pasukan yang bergerak dalam skala yang besar. Manakala individu atau NGI adalah kumpulan yang bergerak berskala kecil dalam memberi sumbangan dan membantu keluarga asnaf, ibu tunggal, anak yatim, warga emas juga kepada orang kurang upaya. Abdullah Muhammad Nur bersama tiga rakannya, Datuk Ismail Haji Aruf, Rafiq Ali Mutalib dan Muhammad Sabri Mat Osman berjinak-jinak dalam kerja kebajikan ini sejak zaman persekolahan lagi. Bantuan yang disampaikan tidak kira masa mahupun tempat. Bagi Abdullah, membuat sesuatu kebajikan tidak memerlukan ramai yang terbabit. Yang penting, keikhlasan. Membuat benda kebajikan ni tidak perlu ramai orang. Kita perlu perlu berapa orang yang ingin membuat kebajikan dan ikhlas. Biasa kita bagi bantuan jugalah kepada orang yang memerlukan. Kan? Selain itu kita juga bagi nasihat. Kadang-kadang orang yang perlu tu dia tak tahu channel nak pergi ke mana. Yang pertama kita kena niat kita ikhlas kerana Allah Taala. Yang tu yang utama. Mulai kebajikan ni saya dah buat program ni start daripada saya muda dulu. Daripada peringkat saya sekolah dulu, menolong orang kampung. Jadi benda tu terbawa. Bila kita masuk ke universiti, kita bekerja, kita tak lupa daripada tanggungjawab kita. Tapi bila kita dah masuk sebagai usahawan, menjadi orang kata businessman lah, yang boleh kata berjaya. Jadi bila kita ingat kita dah ada kejayaan tu, kita kena faham. Sebab kita naik daripada orang ramai. Kita kena faham rezeki yang saya dapat daripada kejayaan ini bukan untuk kita seorang. Dan kita percaya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata. Setiap rezeki yang kita bagi, Allah akan gandakan kepada kita. Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Mendidik anak-anak bersedekah menjalankan kerja-kerja kebajikan perlu dipupuk sejak usia muda. Inilah sifat yang ditanam dalam diri anak-anak Abdullah. Sejak kecil, Ahmad Hafizuddin Abdullah, 23 tahun, dan Nur Syuhada Abdullah, 26 tahun, digalakkan mengikuti ayahnya menghadiri majlis amal dan melakukan kerja-kerja kebajikan. Bermulanya banyak mengikut ayah saya. Jadi dari situlah saya mula ada memupuk rasa sendiri untuk membuat benda-benda amal macam ni. Jadi apa yang saya belajar ialah yang lepas saya dah start boleh menjaga diri, membuat amal ni dengan sendiri ni agak mudah sebab saluran-saluran yang ada waktu zaman ni sangat luas and terutamanya di laman-laman sosial ataupun media sosial untuk berbuat amal ni sangat senang. Kampung Permatang RM3, Kepala Batas, Pulau Pinang. Di sini lahirnya seorang insan yang tabah dan kuat dalam menjalani kehidupannya sebagai orang kurang upaya OKU. Abdul Syakur Yahya, 68 tahun.
Dia bertanggungjawab menjaga ibunya Isyah Ibrahim, 86 tahun, yang terlantar akibat sakit tua. Rumah pusaka ini menjadi saksi pengorbanan Syakur dalam menjaga ibu tersayang. Kehadiran pandemik COVID-19 yang melanda dunia, Syakur juga antara yang terkesan. Dia kehilangan pendapatannya sebagai tukang jahit di sebuah bengkel jahitan berdekatan kediamannya. Kini tiada pendapatan kekal, namun dia bersyukur kerana menerima bantuan dan sumbangan daripada beberapa pihak demi kelangsungan hidup. Bantuan dan sumbangan yang diterima amat dihargai Syakur dan ibunya. Datuk Ismail dan Abdullah sering meluangkan masa menziarahi Syakur untuk bertanyakan khabar. Syakur berterima kasih kepada empat sahabat ini sentiasa menyuntik kata-kata semangat dan menghulurkan sumbangan bagi mengurangkan bebanan yang ditanggung. Sungguh pun dalam kategori OKU, Syakur lebih suka berdikari dan tidak mengharapkan bantuan sepenuhnya. Pastinya, hidup ini penuh dengan ujian dan dugaan. Sebagai manusia, kita perlu akur dan reda atas ketentuan ilahi. Setiap apa yang berlaku mempunyai hikmah tersendiri. Baginya, hanya Allah Subhanahu Wa Taala dapat membalas jasa budi empat sahabat ini. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang menerima sumbangan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi dan murahkan rezeki pada orang yang datang. InsyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Datuk Ismail mempunyai beberapa buah pasar mini Caring One Stop Center yang dikendalikan anak-anaknya. Sebagai seorang usahawan, Datuk Ismail senantiasa berkongsi rezeki dan mencari dana untuk membantu golongan yang memerlukan. Dengan menggunakan pasar mini sebagai platform, dia menyediakan tabung sumbangan khas di setiap kaunter pembayaran agar masyarakat prihatin di sekitar kawasan membantu dengan menyumbangkan seikhlas hati. Hasil tabung sumbangan disedekahkan kepada yang memerlukan, termasuklah pelanggan kedai yang kurang berkemampuan. Sebenarnya orang ramai depa ada duit. Orang berduit ni depa tak tahu nak serah kat mana. Jadi depa wakilkan kita untuk serahkan kepada orang. Kadang-kadang bila kita buka terkejut. Kadang-kadang tak sampai sebulan hampir 1,000 kutipan. Jadi duit ini kita akan agihkan. Kita akan agihkan kepada selalunya kita masyarakat setempat. Kita kenal. Kita kenal orang yang asnaf, orang miskin tegar, kita kenal. Lepas daripada tu kita akan buat update. Di tepi tabung kita nak akan tulis ke mana sumbangan dana anda. Restoran Puteri Bola-Bola terletak tidak jauh dari pasar mini Datuk Ismail dan ia terkenal dengan masakan daging harimau menangis. Restoran yang dikendali isterinya Datin Nurimah Ahmad bersama anaknya menghidangkan pelbagai masakan lauk pauk kampung yang enak. Di sini juga ada tabung sumbangan prihatin yang disediakan untuk pelanggan menghulurkan sumbangan. Menurut Datuk Ismail, dengan sumbangan yang dikumpul, setiap 3 bulan dia akan menyediakan kira-kira 30 bakul makanan serta sumbangan wang ringgit kepada keluarga asnaf, ibu tunggal dan orang kurang upaya di sekitar kampung ini.
Sejak kematian suami 3 tahun lalu, Nurihan Muhammad Razi, 48 tahun, menggalas tanggungjawab membesarkan 2 orang puteri. Dia tabah dan kuat semangat untuk memberikan didikan yang sempurna kepada anak-anaknya, Siti Aisyah Abdul Rashid, 14 tahun dan Siti Nur Ain Abdul Rashid, 10 tahun. Walaupun serba kekurangan, Nurihan bertungkus lumus mencari pekerjaan sambilan untuk menguruskan kelengkapan pelajaran anak-anaknya. Berpegang kuat kepada pesanan arwah suaminya agar pentingkan pendidikan anak-anak, Nurihan memastikan kedua-dua puterinya menghadiri kelas yang ditetapkan pihak sekolah. Dia ingin melihat anak-anaknya berjaya dan mempunyai masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Tatkala menerima maklumat tentang ibu tunggal ini daripada Ustaz Syahrin Awang, seorang pendidik di Sekolah Sungai Dua, Abdullah dan rakan-rakan tidak ketinggalan untuk menjenguk keluarga Nurihan. Hujan rahmat ilahi. Dalam melakukan kerja kebajikan, sungguh pun cuaca tidak menentu, mereka tetap bersemangat ingin membantu Nurihan dengan memberikan sumbangan barangan makanan asas serta wang saku kepada anak-anak yatim ini. Abdullah kagum dengan kecekalan Nurihan kerana mementingkan pendidikan untuk anak-anaknya. Mama beli walaupun mama terpaksa pinjam dia orang, walaupun mama terpaksa bergadai bergolok sekalipun mama akan bagi. Cuma bagi tahu apa yang kakak nak, apa yang kakak rasa perlu untuk diri kakak untuk teruskan pelajaran. Bagi tahu saja. Dia pernah minta kat saya, mama kakak nak tuition. Bila kata saya kalau ikut saya memang saya tak mampu. Tapi saya cuba juga cuba cari guru bagi tuition di rumah. Saya boleh bertahan selama 2 minggu je. Tak sanggup nak bayar dah. Tu saya kata, okey tak apa, pengalaman hampa dah ada hampa nak tuition. Mama bagi hampa tuition. Walaupun mama terpaksa bawa kelak duit mama bagi hampa. Rasa macam mana keadaan tuition. Okey, 2 minggu dia pun rasa tuition macam mana. Tapi saya minta maaf kat anak-anak. Kata mama tak boleh nak terus dah. Mama tak mampu dah nak terus. Kita harap orang yang kaya dapat hidayah lah. Dan hidayah bukan setakat memberi bantuan saja, tapi berkongsi, kongsi macam mana mereka dapat maju dalam perniagaan mereka. Tapi sambil itu kita tak mahu mereka sebab kekayaan tu, hak tu bukan untuk diri sendiri saja. Dia ada certain percentage untuk orang yang miskin, asnaf orang panggil kan. Setiap rezeki itu bukan untuk diri tapi untuk orang lain pun untuk dikongsi bersama. Ya. Malaysia mempunyai pelbagai pertubuhan bukan kerajaan yang aktif dalam kerja-kerja kebajikan dan kemanusiaan. Abdullah sering juga bekerjasama dengan NGO lain, antaranya Pertubuhan Wanita Prihatin Pulau Pinang di bawah pimpinan Sharifah Nuryati Said Amiruddin atau lebih dikenali sebagai Kak Pah. Mereka banyak mengenali dan menyantuni orang-orang lama yang banyak berjasa di sekitar Pulau Pinang. Awang Abbas atau Pak An, lebih dikenali sebagai Awas, pernah bertugas sebagai juruhebah radio Pulau Pinang pada tahun 70-an. Kini dia berusia 85 tahun dan tidak mampu untuk berjalan jauh. Pergerakannya terhad hanya di halaman rumahnya. Abdullah dan sahabat mengambil kesempatan menyumbangkan makanan asas dan sebuah kerusi roda untuk memudahkan pergerakan Pak An di dalam mahupun di luar rumah.
Okey, okey. Terima kasih banyak. Ini sumbangan dari rakan-rakan kami sekalian. Ya, terima kasih banyak. Abang, Terima kasih banyak Tok Haji. Ya, terima kasih. Kita hari ni dah bagi dia gembira lah sebab dia pun tak boleh nak jalan jauh, mata pun dah tak apa nampak, telinga pun tak apa dengar. Jadi bila dapat kerusi tu bagi dia kan ada harapan dia nak keluar. Dan satu pemberian yang tak disangka-sangka. Kita jalan pergi kat kanan lah. Keprihatinan dan sumbangan kumpulan Abdullah amat dihargai Pak An. Dia gembira bercampur terharu kerana dapat keluar menghirup udara segar dan menikmati pemandangan dan suasana kawasan kampungnya yang indah ini secara fizikal, bukan dari halaman rumah sahaja. Besok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak. Besok jangan rindu-rinduan. Di mana ada kemahuan, pasti ada jalan. Tingkat bawah, rumah pusaka milik Borhan Saad, 51 tahun dan isterinya Aisyah Arifin diubah suai dan dijadikan kedai runcit. Borhan pernah berniaga menjual air tebu di tepi jalan besar kampung ini. Namun, pembesaran laluan di kawasan dia berniaga membataskan untuk meneruskan perniagaan di sana. Motosikal roda 3 yang banyak berjasa ketika menjual tebu kini menjadi kenderaan untuk membeli stok bahan runcit. Demi kelangsungan hidup, dia dan isteri hanya mampu untuk menguruskan kedai runcit kecil ini. Dulu saya dah buka dah lama dah. Lepas tu saya berhenti. Lepas tu saya buka balik. Sebab pada saya sakit, saya boleh naik motor sikit-sikit tu pergi ambil barang. Saya pun, alhamdulillah, saya pun bawa sikit-sikit lah. Cuma barang saya pergi beli, perempuan saya pergi ambil barang dalam tu, bubuh dalam motor balik lah. Apa pun motor tu yang berjasa pada saya. Tatkala mendengar kisah kecekalan Borhan, Abdullah dan rakan sukarelawannya turut meluangkan masa melawat Borhan disertai dua ahli jawatan kuasa Masjid Nurul Ihsan Permatang Tinggi A, Haji Unajmi Muhammad Nasiruddin dan Haji Ishak Muhammad Nayan. Program prihatin yang diusahakan pihak masjid sejak lebih setahun lalu mempunyai misi utama membantu mengurangkan beban ahli karyah mereka. Agihan sumbangan bertujuan untuk membantu golongan OKU, ahli keluarga yang kematian, bakul makanan untuk pesakit COVID, ketua keluarga yang kehilangan pekerjaan, juga warga emas. Cik Baharum ni ialah tinggal di kampung ni, kampung Pematang Tiga Ringgit. Kita bila mendengar ada rombongan ni, kami rasa gembira jugalah kerana ada insan-insan yang lain yang akan memberi ataupun melihat kesengsaraan orang lain. Alhamdulillah lah kerana ada juga insan-insan yang inginkan membantu orang yang memerlukan. Jadi dalam kita juga dalam agama Islam juga, dia bukan setakat orang Islam saja yang kita bantu, orang lain pun kita bantu juga. Ini merupakan satu hakikat yang mana Islam ini memberikan bantuan, memberi khidmat, memberi kasih sayang kepada semua orang, bukan setakat orang Melayu. Borhan bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap keprihatinan dan sumbangan yang diterima mendorong Borhan untuk berusaha dengan lebih baik lagi. Dia tidak mahu mengharapkan bantuan semata-mata. Dia bertekad untuk berusaha sendiri mencari rezeki yang halal
dengan membina semula perniagaan tebunya selepas berakhirnya pandemik COVID-19. Terima kasih banyak-banyaklah atas sumbangan ni yang hadir pada hari ini. Terima kasih kerana sumbangan pada hari ini. Terima kasih pada sekalian yang hadir pada hari ini atas sumbangan pada kami keluarga. Sebab tu saya kata dalam kita bagi kongsi rezeki ni, kita lebih perhatiin, konsep dia lebih bagus. Sebab kita mencari orang yang susah sampai ke depan rumah. Kita tahu nilai dia apa. Kalau kita ada hati emas tu macam satu anugerah yang tidak boleh dijual belilah. Hati emas tu bagi saya lah satu anugerah Tuhan bagi kita, macam bagi satu hidayah. Satu hidayah supaya kita boleh buat kebajikan. Sedekah tidak akan membuatkan seseorang itu miskin. Malahan ganjaran tangan-tangan yang memberi lebih besar nikmatnya. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Berpegang teguh kepada prinsip ini, Abdullah, Datuk Ismail, Rafiq dan Sabri akan terus berganding bahu bersatu tenaga membantu mereka yang memerlukan. Hati emas mereka ikhlas dalam membantu tanpa mengharapkan apa-apa ganjaran manusia. Tetapi bagi mereka, keberkatan ilahi yang dicari.